Sekejap saya pasang jap. Oh, okey. Okey, jadi cikgu, semua kita nak mulakan lah kelas kita. Okey, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi hari ini kita masuk kepada bab 9. Masing-masing boleh salinlah kod ada yang tak faham ataupun kurang jelas, boleh terus tanya cikgu halang kita bertiga ni. Senang sikit cikgu nak panggil. 3 orang je. Bazil, Zarif dengan Amir. Faiz. Silap Amir pula. Okey, Bazil, Zarif dengan Faiz. Boleh ke cikgu mulakan ni? Boleh cikgu? Boleh cikgu. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada bab 9. Cikgu nak terus pergi Okey, ni adalah bab yang baru. Sebab tu cikgu cakap kelas yang pertama ni kelas yang penting. Okey, yang lain tu mungkin akan hadir lagi lah untuk kelas yang kedua. Jadi kalau Zarif dengan Bazil dengan Faiz nak datang juga kelas kedua, cikgu okey sahaja. Okey, jadi bab 9 ni kita bercakap tentang kebarangkalian. Apa yang dimaksudkan dengan kebarangkalian? Okey. Maksudnya possibilities. Kalau in English we call possibilities. Okey, possible ke tak benda tu? Berapa peratus dia? Contoh. Okey. Kita ada Bazil dekat sini. Kita ada ni Bazil. Okey, cikgu tunjuk Okey, ni Bazil. Lepas tu ini adalah Zarif. Lepas tu ini adalah Amir. Faiz. Okey, jadi kebarangkalian ni cikgu nak ukur apa? Okey, kebarangkalian untuk Bazil, Zarif dengan Faiz berebut satu gegel. Kita berebut satu gegel. Okey, gegel ni kita nama dia Aminah. Okey, Aminah. Okey, jadi Bazil, Zarif dengan Faiz tiga-tiga nak gegel yang sama. Jadi kita nak tengok daripada semua aspek kebarangkalian Bazil untuk dapat Aminah berapa. Jadi kita tengok 50%. Oh, Bazil punya kebarangkalian lepas kita uji dia punya personality 50%. Okey, Zarif 70%. Okey, Faiz 30%. Jadi masing-masing boleh tengok kat sini. Kenapa cikgu terangkan ni, kenapa kita belajar kebarangkalian kenapa dulu. Okey, jadi dekat sini bila kita dah ada sesuatu kebarangkalian, maksudnya kat sini kita apa? 50% ni kita tukarkan kepada persen. Jadi dekat sini untuk Bazil, kebarangkalian untuk mendapat Aminah adalah 0.5. Untuk Zarif, kebarangkalian untuk mendapat Aminah adalah 0.7 dan kebarangkalian untuk mendapat Faiz adalah 0.3. Jadi kebarangkalian ni adalah kita guna untuk mengkaji data, kita nak pilih data yang paling bagus. Jadi untuk dapat Aminah dekat sini, agak-agak siapa yang dapat? Agak-agak siapa yang dapat? Zain. Zarif. Agak-agak Zarif lah yang dapat. Kenapa orang boleh cakap Zarif dapat? Sebab kebarangkalian untuk dapat pada Zarif lagi tinggi jika kita bandingkan dengan Bazil dengan Faiz. Kebarangkalian Zarif adalah 70%. Nak dibandingkan dengan Bazil 50% dengan Faiz 30%. Jadi dekat sini itulah kenapa kita belajar kebarangkalian. Kita bukan sahaja pasal cinta. Contohlah kamu berebut 3 orang, seorang berebut seorang perempuan. Kita juga pasal benda-benda lain. Contoh kita nak beli barang. Kita nak beli barang yang terbaik. Kita nak jadi seller. Kita nak jadi penjual. Kebarangkalian untuk orang beli barang aku berapa?
Jadi yang ini cikgu tunjuk tentang definisi sahaja. Kebarangkalian data yang kita ambil dekat sini kita nak gunakan untuk objektif sesuatu. Okey, tak faham lagi? Okey, cikgu tunjuk Okey, cikgu tunjuk. Okey, kebarangkalian dekat sini cikgu akan keluarkan cikgu keluarkan satu shilling. Cikgu keluarkan satu shilling. Ni shilling Okey, shilling. Okey, coin lah, coin Okey. Jadi shilling ni dekat sini masing-masing boleh tengok. Okey, dekat depan ni dia ada nombor. Okey, jadi dekat sini adalah tentang nombor. Okey, kalau dekat depan dia nombor, belakang dia mestilah gambar kan? Gambar apa? Gambar sultan tu. Okey. Jadi kebarangkalian untuk bila kita baling shilling ni, kita nak dapat nombor ke? Kita nak dapatkan gambar ke? Okey, space dia. Kita panggil space dia. Kita ada dua. Jadi nombor dengan gambar. Masing-masing boleh tengok Okey. Kebarangkalian dia adalah untuk kita mendapatkan nombor dengan gambar separuh-separuh. Kalau kita dapat nombor, kenapa cikgu cakap separuh? Sebab dia ada dua bahagian sahaja. Jadi dekat sini untuk nombor kita ada 50% dan untuk gambar kita ada 50%. Jadi kebarangkalian untuk dapatkan nombor adalah 50%. Dan gambar 50%. Kena sama. Dan shilling tu ada dua permukaan sahaja. Jadi dia ada dua pilihan sahaja. Jadi kita nak dapatkan nombor dengan gambar half-half. 50%, 50%. Kita panggil 50/50. Ini definisi sahaja. Ini adalah definisi untuk kebarangkalian sahaja. Okey, jelas ke? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, Zarif jelas ke Zarif? Boleh faham ke Zarif? Cikgu. Okey, Faiz macam mana Faiz? Cikgu. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada kita punya nota. Okey, nota ni Okey, kebarangkalian peristiwa bergabung. Itu tadi cikgu pergi kepada kebarangkalian. Sekarang cikgu masuk kepada peristiwa bergabung. Okey, jadi masing-masing kita tengok kebarangkalian ni kita dah belajar dekat tingkatan 2. Jadi untuk dah masuk tingkatan 4, kita buat satu peristiwa bergabung. Okey, kamu kena faham peristiwa bergabung tu. Peristiwa bergabung adalah apabila ada lebih daripada dua peristiwa. Contoh. Lebih daripada satu peristiwa, Lebih daripada satu peristiwa. Contoh tadi bila cikgu cakap shilling saja, dia shilling je. Kalau cikgu cakap shilling dengan dadu, ada dua peristiwa dekat situ. Jadi itulah kita panggil peristiwa bergabung. Contoh, kalau kamu baling je duit shilling, kamu nak dapatkan muka ataupun gambar ataupun nombor, okey, itu kita tak panggil peristiwa bergabung sebab ada satu peristiwa sahaja iaitu peristiwa duit shilling. Okey, sekarang ni cikgu baling duit shilling, lepas tu cikgu baling dadu. Okey, jadi bila dekat sini kita ada jawapan untuk duit shilling dan kita ada jawapan untuk dadu, dekat situ kita ada dua peristiwa. Satu peristiwa mewakili jawapan yang kita dapat dekat duit shilling, satu lagi peristiwa mewakili data yang kita dapat dekat dadu. Itu maksudnya peristiwa bergabung. Okey, dia perlu penjelasan Okey, jadi jumlah bilangan kesudahan yang mungkin ialah 3 darab dengan 2. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat sini Kita belajar dulu peristiwa bergabung. Peristiwa bergabung. Apa ni? Kita nak kira tentang jumlah kesudahan. Jumlah kesudahan yang mungkin. Okey. Jadi tengok NS sama dengan NA darab dengan NB. NA, NB ni apa? Bilangan kesudahan peristiwa A dengan peristiwa B. Contoh, ini kita panggil apa? Nombor sampel. S ni adalah sampel. Maksudnya keseluruhan. Okey, jadi kita punya peristiwa yang pertama adalah peristiwa duit shilling. Okey, NA adalah tentang duit shilling.
duit shilling ada berapa permukaan? Ada berapa permukaan duit shilling? 2. 2. Satu untuk muka, satu untuk gambar, satu untuk nombor. Jadi ada 2 permukaan. Okey, kemudian NA ni adalah untuk duit shilling, duit shilling. Kemudian cikgu teruskan kepada NB. NB adalah untuk dadu. Sekarang cikgu soal kamu semua. Dadu ada berapa permukaan? 6. 6. 6. 6. Dadu ada 6 permukaan. Dadu ni ada 6 permukaan. Okey, jadi bila kita nak NS, bilangan sampel untuk jawapan kita adalah permukaan duit shilling didarabkan 2 darab dengan 6. Jadi kalau kita punya peristiwa bergabung tu adalah tentang duit shilling dan tentang dadu. Jadi NS, jumlah bilangan kesudahan dia berapa? 2 darab dengan 6. Kita dapat 12. Maksudnya apa? Dekat sini kita belajar, kita nak kira jumlah kesudahan. Jumlah bilangan kesudahan. Okey, jadi nantilah cikgu terang. Apa ni NS ni? Okey, jadi cikgu tunjuk kan? Okey, jadi masing-masing. Okey. Nisa ada. Nisa boleh dengar ke Nisa? Boleh cikgu. Okey, jadi cikgu teruskan ya. Okey, tak apalah. Cikgu tak pergi jauh lagi pun. Cikgu just terangkan NS dengan NA, NB. Okey, jadi NS ni adalah keseluruhan. Dan NA ni adalah duit shilling, NB ni adalah dadu. Sekarang ni NS ni keseluruhan. Cikgu, saya tak berapa faham lah. Okey, sekarang ni kita tengah belajar. Tengok cikgu tulis. Kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Apa peristiwa bergabung dekat sini? Okey, yang pertama kita panggil peristiwa duit shilling. Okey, maksudnya kita baling duit shilling tu. Jadi ini adalah peristiwa A, peristiwa pertama. Contohlah kalau orang main bola kan dia baling duit shilling dulu. Okey, siapa mula dulu? Pilih apa? Pilih gambar ke nombor, dia baling duit shilling. Jadi kalau dia baling duit shilling sahaja, kita tak panggil peristiwa bergabung. Jadi dia kena macam nak jadi ada peristiwa bergabung, dia kena ada 2 peristiwa. Jadi dekat sini dia baling duit shilling dengan dia ada 2 lagi satu peristiwa, iaitu dia baling dadu. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Okey, NA ni adalah jumlah dia. Duit shilling dia ada 2 permukaan sahaja. Satu untuk gambar, maksudnya gambar sultan tu, dan satu lagi untuk nombor, nombor. Jadi gambar dengan nombor ni adalah bilangan dia punya kesudahan. Jadi NA adalah sama dengan 2. Okey, kat sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, Zarif okey Zarif? Okey, cikgu. Okey, jadi Nisa boleh follow lagi tau sebab cikgu tak jauh lagi pun. Okey, dadu ni pula, bila kita baling dadu ni, yang pertama kita boleh dapat nombor 1. Yang kedua, kita boleh dapat nombor 2, kita boleh dapat nombor 3, kita boleh dapat nombor 4, kita boleh dapat nombor 5, kita boleh dapat nombor 6. Sebab apa? Sebab dadu ada 6 permukaan. Jadi siapa-siapa yang tak pernah nampak dadu? Okey, ni adalah dadu. Okey, ni 1, ini 2, ini 3. Okey, dekat sini ada 4, dekat sini ada 5, dekat sini ada 1, 2, 3, 4. Okey, dekat sini ada 6. Okey, jadi dekat sini bila cikgu bercakap tentang dadu, cikgu harap kamu pernahlah tengok dadu. Pernah tengok dadu tak? Benar. Okey. Jadi bila cikgu cakap tentang dadu NB, maksudnya bilangan untuk sampel dapatkan dadu ni adalah 6. Jadi bila kita gabungkan itu adalah NA dengan NB, itu penjelasan untuk NA dengan NB. Sekarang ni NS ni apa? NS adalah di mana keadaan
Okey, mula-mula cikgu terangkan dulu kan. Okey, bila kamu baling dadu dan kamu baling, sekejap dua keping, duit shilling dilambungkan AG ruang sampel. Okey, jadi dekat sini cikgu akan terangkan tentang jumlah sampel, sampel, dan cikgu akan terangkan tentang ruang sampel. Okey. Sampel. Sampel ni jawapan lah. Okey, jadi kita ambil. Apa ni? Ruang sampel ni apa? Ruang sampel ni adalah possible untuk jawapan. Possibility untuk dapat jawapan apa? Dia punya apa orang kata? Dia punya hasil. Hasil dia. Okey, jadi cikgu pergi Okey, yang pertama bila kita lambung duit shilling, hasil dia kita mungkin boleh dapat gambar. Kita boleh dapat gambar. Ni hasil pertama ruang sampel. Okey, hasil pertama kita boleh dapat gambar untuk duit shilling. Lepas tu kita boleh baling pula dadu. Okey, jadi kita boleh dapat gambar dekat duit shilling dengan nombor 1 dekat dadu. Boleh faham ke sampai situ? Nampak ke? Jelas? Jelas cikgu. Okey. Okey, hasil yang kedua. Hasil yang kedua. Daripada gambar dengan nombor, kita boleh juga dapat gambar, gambar dengan nombor 2 pula. Dia boleh je dapat gambar untuk duit shilling, lepas tu dadu tu nombor 2 pula. Okey. Hasil yang seterusnya cikgu buat gambar, cikgu buat gambar dengan nombor 3. Cikgu teruskan. Gambar, gambar dengan nombor 4. Dan gambar untuk duit shilling, lepas tu untuk dadu cikgu baling, cikgu dapat nombor 5. Dan untuk duit shilling, cikgu still lagi dapat gambar, tetapi dekat dadu cikgu dapat nombor 6. Ini kita panggil sampel. Okey, cikgu teruskan. Habis dah untuk gambar. Sekarang ni cikgu buat untuk nombor. Ada duit shilling kan ada bahagian nombor 50 sen, 20 sen, 10 sen, 5 sen. Jadi dekat duit shilling kita boleh dapat nombor. Lepas tu kita boleh juga dapat 1 dekat dadu. Okey, jadi kita boleh dapat nombor dekat duit shilling. Kita boleh dapat juga 2 dekat dadu. Okey, cikgu teruskan. Kita boleh dapat nombor dekat duit shilling. Kita boleh dapat 3 dekat dadu. Okey, kita boleh dapat nombor dekat duit shilling dan kita boleh dapat 4 dekat dadu. Cikgu teruslah sampai habis. Nombor dekat duit shilling, 5 dekat dadu. Nombor dekat duit shilling dan cikgu akan dapat 6 dekat dadu. Inilah ruang sampel. Inilah jawapan yang kemungkinan hasil yang kita dapat selepas kita lontarkan duit shilling dan kita lontarkan dadu. Jadi inilah boleh faham ke sampai sini? Boleh cikgu. Okey, Bazil boleh faham Bazil? Boleh cikgu. Okey, Nisa boleh follow up? Boleh. Okey, jadi sekarang ni yang kita belajar NS ni apa? NS ni adalah jumlah ruang sampel. 2 darab dengan 6. 2 darab dengan 6. Kenapa 2 darab dengan 6? Okey, ni dia bagi formula. 2 darab 6 dapat 12. Mana 12 ni? Okey, maksudnya 12 kemungkinan jawapan yang kita akan dapat setelah kita lontarkan duit shilling dan dadu. Mana kemungkinan dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itulah maksud cikgu. Jumlah sampel adalah NS. Ruang sampel adalah S. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh faham cikgu? Okey, baik. Cikgu nak tanya Faiz. Faiz boleh faham Faiz? Mana Faiz ni? Boleh ke? Okey, baik. Senang je. Okey. Jadi inilah kita masukkan ke barang kalian peristiwa bergabung. Apa bergabung dia? Duit shilling. Kamu baling duit shilling. Kamu baling juga dadu.
Jadi kamu baling duk shilling, kamu baling juga dadu. Bila kamu baling, hasil jawapan dia kita panggil sampel. Jadi apa kemungkinan hasil jawapan yang kita dapat lepas kita baling duk shilling dengan dadu? Inilah kemungkinannya. Ada berapa kemungkinannya? Nak kira ada berapa? NS 2 darab dengan 6. Jadi kita ada 12. Okey. Nisa okey ke Nisa? Boleh follow up? Boleh cikgu. Okey. Jadi sekarang berdasarkan penjelasan daripada cikgu, okey, sekarang rujuk contoh yang cikgu dah bagi, kita cuba buat satu latihan. Okey, jadi dekat sini kita akan cuba buat satu latihan. Okey. Daripada soalan sebiji dadu, cikgu nak kamu keluarkan dia punya sampel, dan cikgu nak kamu keluarkan dia punya jumlah sampel dia. Macam cikgu buat dekat atas. Okey. Jadi cuba buat. Cuba buat lepas tu hantar dekat cikgu Cikgu tunggu Okey. Nisa boleh buat tak tu? Boleh cikgu. Okey. Okey, Dasyat hantar kat cikgu ambil gambar hantar kat cikgu. Bazil, rasa-rasa boleh buat tak tu Bazil? Boleh kot. Boleh. Tak apa, cuba buat cikgu akan tunjuk 2 soalan lepas ni. Okey, jadi cikgu dah dapat jawapan daripada Faiz.
Dan cikgu dah dapat daripada Nisa. Okey. Jadi cikgu tunggu lagi 1 minit Zarif tengah buat lagi ke? Saya dah hantar dah cikgu. Oh, Zarif ke yang hantar? Ini Nisa ke ni? Nisa dah hantar ke Nisa? Belum. Belum, silap Zarif dengan Nisa. Tertukar. Okey. Jadi cikgu tunggu Cikgu, Ya. yang 8S tu, dia memang Ya. semua sama ke? Dia memang Ya, semua betul. NS semua. Okey, jadi okey dah hantar, Nisa dah hantar. Masih belum Cikgu masih buat. Okey, jadi habis dekat situ kita akan cuba jawab Kok ada yang confuse boleh tengok dekat depan. Jadi macam mana nak jawab ni? Kena faham betul-betul. Sebiji dadu dilambungkan dan kemudian sekeping kad. Okey, ni kita panggil peristiwa gabungan. Kenapa? Sebab peristiwa pertama kita bercakap tentang dadu. Dadu apakah dia punya jumlah peristiwa dia? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kad dia apa? Kad dia ada 3. Untuk kad dia ada O, N, E. Tengok macam mana cikgu senaraikan tu. Jadi sekarang kita nak baling dadu dan kita nak pilih kad. Jadi masing-masing boleh tengok Okey, jadi bila cikgu baling dadu dan kita baling kad, kita boleh dapat ni S sampel dia. Okey, kita boleh dapat O1. Kita dapat O1. Dia senang je. O1, O2, O3, O4, O5, O6. Oh, O2. Lepas tu O3. Cikgu teruskan Tak apa, cikgu tulislah banyak pun. O4. Lepas tu O5. Lepas tu O6. Jadi dekat sini ni adalah kebarangkalian untuk kamu dapatkan kat sini. Kad tu O, huruf O dengan nombor 1 dekat dadu dan seterusnya. Kemudian cikgu buat pula untuk kad kita dapat N. N apa? N1, lepas tu cikgu tulislah N2, lepas tu N3, lepas tu N4, lepas tu N5, lepas tu N6. Dan akhir sekali E pula. E1, lepas tu E2, lepas tu E3, lepas tu E4, lepas tu E5, lepas tu E6. Jadi ini adalah sampel dia. Boleh faham ke? Jelas ke cikgu tunjuk? Jelas. Okey. Jadi NS. Tengok betul-betul. Ini adalah NA kita. NA kita ada berapa? Ada 6. Ini adalah kad kita. Kita ada berapa? NB. Kita ada 3 kad. NS adalah 6 darab dengan 3. Kita dapat 18. Confirm ke 18? Kalau kamu ragu-ragu, kamu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Itu yang kita belajar. Kita tengah belajar apa ni? Kita tengah belajar tentang sampel jawapan dan jumlah sampel jawapan. Boleh faham ke contoh yang cikgu tunjuk ni? Nisa okey? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi dekat sini, jika terdapat 12. Okey, jadi dekat sini kita buat soalan yang terakhir. Kita akan buat soalan yang terakhir. Berdasarkan contoh yang cikgu dah bagi dekat nombor 1 dengan nombor 2. Okey, cikgu nak masing-masing cuba kira S. Maksudnya bilangan sampel untuk soalan ni. Bilangan sampel untuk soalan ni. Dan NS. Macam tadi. Cari dia punya S dan cari dia punya NS. Okey, boleh cuba menjawab. Okey, Faiz okey Faiz? Boleh faham ke yang ni cikgu ajar? Boleh ke? Okey, bagus. Bazil pening ke? Okey ke Bazil? Okey cikgu, tapi bateri saya Okey. dah nak mati dah ni. Okey, cikgu tunggu Okey, nampak dah boleh faham dah tu. Okey, bagus. Zarif okey Zarif, boleh buat? Hantar cikgu. Okey, Zarif hantar kat cikgu. Okey, jadi masa untuk menjawab sudah habis. Okey, jadi cikgu akan mula selesaikanlah. Okey, cikgu akan mula selesaikan. Bazil, okey ke Bazil? Cikgu, saya jawab kat sini boleh cikgu? Kat situ. Phone Bazil masalah Bateri dah. ya ke? Cikgu tunggu Bazil punya jawapan tadi. Okey. Habis dah masa dah habis. Okey. Dia jual 3 jenis kek. Ada kek yang pertama kita panggil brownies, cikgu letak B. Kongoba, cikgu letak C.
orange, cikgu letak O. Jadi dekat kek ni untuk NA dia ada 3. Okey, kemudian ada 2 orang pelanggan. Pelanggan. Tengok ni, pelanggan. Jadi ada berapa orang? Ada 2 orang. Pelanggan pertama cikgu letak nombor 1, pelanggan kedua cikgu letak nombor 2. Jadi NB dia dekat sini ada 2. Okey, kita nak tengok S. Okey, S untuk jawapan ni berapa? Okey, yang pertama pelanggan pertama mungkin dia ambil kek brownies. Nampak tu. Okey, pelanggan pertama juga dia boleh ambil kek kongoba. Okey, pelanggan pertama juga dia boleh ambil kek oren. Okey, cikgu tukar pula dengan pelanggan kedua, dia ambil brownies. Pelanggan kedua dia ambil kongoba ataupun pelanggan kedua dia ambil oren. Jadi inilah S kita. Ni adalah jawapan untuk S. Dan untuk NS, NS ni dia ada formula tadi cikgu dah tunjuk. 3 darab 2. 3 darab 2 kita dapat 6. Betul ke 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dekat sini inilah cara nak cari sampel je dengan ruangan sampel dengan bilangan jumlah sampel tu. Okey, alright tak alright? Boleh faham ke? Boleh faham ke? Boleh Boleh, cikgu. Okey, habis dekat situ. Dah habis dah. Okey, jadi dekat sini cikgu nak ajar pula tentang peristiwa tu bersandar ataupun tak bersandar. Okey, sekejap cikgu tengah tengok kat sini. Tulis ruang tempel bergabung di bawah menggunakan kaedah gambar rajah, kemudian nyatakan bilangan kesudahan dia. Okey, jadi dekat sini cikgu nak ajar kamu cara menulis. Cara menulis ruangan sampel. Cara menulis ruangan sampel dalam keadaan gambar pokok, gambar rajah pokok. Cikgu nak ajar kamu cara buat gambar rajah pokok. Print tak ni? Cikgu harap kamu print tau. Okey, macam mana nak tulis gambar rajah pokok ni? Senang sahaja. Okey, cikgu akan keluarkan. Cikgu akan keluarkan contoh ni, cikgu akan terangkan. Okey, 2 keping shilling. Tadi cikgu dah belajar, cikgu ajar apa? Cara nak cari S dengan cara nak cari NS. Okey, sekarang kita nak cari S dengan NS guna apa? Guna gambar rajah pokok. Pokok ni apa? Tengok kat depan. Okey, pokok. Okey, 2 keping shilling dilambung serentak. AG mewakili angka dan gambar. Bila dia bercakap tentang 2 keping shilling, kita bercakap tentang 2 keping shilling. Jadi masing-masing boleh tengok ni. Cikgu tunjuk. Shilling yang pertama A. A ni apa? A ni adalah untuk angka, iaitu angka lah, nombor. G ni adalah untuk gambar. Jadi tengok. Cikgu akan buat shilling pertama warna biru. Okey, untuk shilling pertama untuk gambar rajah pokok, cikgu buat A, G. Ini adalah balingan shilling pertama. Tengok ni cikgu tengah ajar kamu gambar rajah pokok. Okey. Kemudian untuk balingan yang kedua, kita akan terang apa ni? Kita akan tunjuk A, G. A, G. Okey, tengok ni. Ni adalah balingan shilling pertama. Ni shilling pertama. Cikgu. Okey, ni shilling kedua. Shilling kedua. Tengok betul-betul macam mana cikgu buat ni. Okey, shilling pertama dengan shilling kedua. Okey, balingan pertama tu contoh. Dia dapat A. Ni balingan pertama, balingan pertama. Ni balingan kedua. Kenapa kat kedua dia ada AG 2 kali? Sebab dekat sini adalah untuk keadaan dia dapat untuk balingan pertama shilling tu jatuh dekat angka. Lepas dia dapat angka, kalau dia baling dekat shilling kedua dia dapat angka juga. Jadi jawapan dia dekat sini adalah A1, A2. Ni adalah jawapan dia. Okey, balingan shilling pertama, balingan shilling yang pertama, tengok tu, tengok. A1 dia dapat shilling pertama, angka. Okey, dia baling. Untuk shilling kedua, dia dapat gambar yang kedua. Dia dapat gambar. Jadi jawapan kat sini A1,
G2. Itu masuk gambar rajah pokok. Okey. Okey, sekarang ini okey, tadi yang ni tadi kita tak susun tau. Tadi kita tak susun. Gambar rajah pokok disusun. Gambar rajah pokok disusun. Okey, tengok G1. Okey, contoh shilling pertama kita dapat gambar. Shilling kedua kita dapat A2, maksudnya angka. Jadi G1 lepas tu A2. Okey, G1 G2. Kamu kena bezakan G1 G2. Apa yang bezanya cikgu dengan yang tadi? Okey, masing-masing boleh tengok. Kalau dekat sini, tengok ni kalau dekat sini kita tak susun. Kita tak susun. Dia boleh jadi terbalik. Dia boleh jadi 1B, B1. 1C ataupun C1. Dua-dua betul. Sekarang dengan menggunakan gambar rajah pokok kita boleh faham apa? Kita boleh faham, untuk yang pertama dia dah susun. Untuk yang pertama dia dapat A, maksudnya dia dapat angka. Untuk shilling pertama dia dapat angka. Untuk balingan shilling kedua dia dapat angka juga. Maksudnya dia dah susun. Itulah kelebihan gambar rajah pokok. Kita boleh nampak apa jawapan yang dia dapat dekat balingan pertama dengan balingan kedua. Contoh balingan pertama A1. Oh, dia dapat A1 dan balingan kedua untuk shilling yang kedua dia dapat gambar pula. Okey, balingan pertama dia dapat gambar. Okey, balingan kedua dia dapat nombor. Balingan pertama dia dapat gambar, shilling pertama dia dapat gambar, shilling kedua dia dapat nombor. Maksudnya sampel X, Y adalah X ni apa? X ni adalah dia punya hasil hasil peristiwa pertama. Peristiwa pertama. Nampak tu? Okey, kemudian yang Y ni apa? Yang Y ni apa? Hasil peristiwa. Tengok ni peristiwa kedua. Nampak tu? Jadi inilah gambar rajah pokok. Kita boleh nampak apa hasil dia. Jelas ke? Boleh faham? Cikgu tunjuk kat depan. Alamak. Okey kak? Okey ke? Okey ke? Zaril okey ke Zaril? Boleh faham? Okey. Okey kot. Faiz boleh faham ke Faiz? Boleh ke? Okey, tak apa kita buat latihan, tak apa. Nisa boleh faham ke Nisa? Boleh. Okey, Bazil macam ni Bazil boleh faham? Bazil terlost connection ke? Bazil, Zarif, Nisa, Faiz cikgu dah tanya semua kot. Okey, jadi habis dah masing-masing kita cuba buat satu latihan. Dengan merujuk yang pertama, cikgu nak buat ini banyak sangat. Okey, jadi kita akan cuba buat satu soalan. Berdasarkan soalan yang cikgu dah terang tadi, Okey, sekarang cikgu nak kamu buat gambar rajah pokok untuk soalan dekat bawah. Buat gambar rajah pokok. Inilah gambar rajah pokok. Inilah maksud gambar rajah pokok. Okey, cuba buat. Okey, cuba buat tu Kita nak tengok kita faham ke tak. Cuba buat. Cikgu. Oh, Bazil pakai nombor lain.
Banyaklah nombor Bazil ni. Sorry cikgu. Ini Apa? pun info dah habis. Oh iya ke? Okey okey okey. Saya tak faham soalan dia sebenarnya. Okey, tak apa tak apa, nanti cikgu tunjuk. Tapi betul lah tu jawapan tu. Okey, betul lah tu jawapannya. Hebat. Okey, Zarif dapat buat tak Zarif? Sikit lagi cikgu. Sikit lagi cikgu bagi 1 minit lagi Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi, cikgu ada banyak benda nak ajar untuk bab ni. Jadi cikgu akan teruskanlah. Okey, boleh ke cikgu mula jawab? Nak dengar sikit. Boleh ke? Boleh. Okey, baik. Masing-masing boleh tengok. Sekeping duit shilling dilambungkan AG. Maksudnya, peristiwa pertama, tengok ni cikgu tulis, peristiwa pertama adalah tentang duit shilling, angka dan gambar. Ini adalah duit shilling. Ini peristiwa pertama dia. Kemudian peristiwa yang kedua, cikgu tulis peristiwa kedua, tengok ni. Peristiwa kedua, dia boleh dapat apa? Dan kemudian satu alat tulis, dia adalah tentang alat tulis. Tengok cikgu tunjuk Dipilih sarawak di satu balang mengandungi sebatang pensel, cikgu tulis P untuk pensel. Cikgu tulis P untuk pensel. Kemudian P untuk pemadam, cikgu buat pemadam macam mana Cikgu buat M lah. M untuk pemadam, dan B untuk pembaris. Tengok, B untuk
baris. Okey, jadi kamu dah untuk peristiwa kedua ni kamu kena salin sebanyak 2 kali. Jadi masing-masing boleh tengok. Okey, untuk peristiwa pertama kalau kamu dapat angka untuk duit shilling, kamu dapat P dekat sini, hasil kamu adalah AP. Macam itulah. Lepas tu kalau kamu dapat angka yang pertama, kamu dapat M, AM. Dan yang terakhir adalah AB. Inilah gambar rajah pokok. Inilah maksudnya gambar rajah pokok. Maksudnya daripada gambar rajah pokok kita boleh faham apa? Peristiwa pertama, dia punya duit shilling dia dapat tentang angka. Dan peristiwa kedua, dia dapat tentang pensel. Okey. Jadi, itu untuk yang angka dulu. Sekarang ni untuk peristiwa pertama, dia dapat G. Untuk gambar. Gambar GP. Lepas tu cikgu letak apa? GM. Lepas tu akhir sekali cikgu letak GB. Inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. Boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Jadi inilah jawapan dia. Boleh faham ke semua? Okey ke? Boleh faham? Okey. Nisa okey Nisa? Okey, cikgu. Okey. Jadi yang ini yang kita dapat AP sampai GB ni adalah sampel, ruang sampel. Ruang sampel. NS dia apa? Macam nak kira NS? Macam tadi 1, 2, 3 kita kira NS 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk NS dia ada 6. Tadi kita belajar biasa-biasa. Maksudnya kita belajar yang ini. Kita belajar dia direct je. Jadi sekarang ni kita belajar menggunakan gambar rajah pokok pula. Okey ke? Boleh faham ke semua? Bazil okey? Boleh faham? Okey. Okey. Kat mana yang Bazil confused? Dia macam mana nak kata, dia saya ingatkan yang tak apa. Dia ada 2 peristiwa kan. Ya, dia ada 2 peristiwa. Dia macam susah nak pergi AG tu untuk yang mana macam tu. AG tu untuk yang mana? Rupanya AG tu untuk pensel pemadam step 1. Betul. Ni maksudnya kita kena detect lah apa data yang ada dekat ruang sampel yang pertama dan apa data yang ada dekat ruang sampel peristiwa kedua. Kita kena tahu benda tu dulu. Kalau kita tak tahu dia dapat apa, macam mana kita nak buat kebarangkalian dia? Okey, boleh faham? Okey cikgu, boleh. Jadi ruang sampel tentang possibility, tentang kebarangkalian ni, contohlah kalau orang tu tak tahu dadu ni ada 6 permukaan, dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat. Tapi selalunya kalau untuk peristiwa cara nak buat untuk apa kebarangkalian ni kamu kena tahu. Tahu apa? Tahu data peristiwa pertama, tahu data peristiwa kedua. Jadi bila kita tahu data barulah kita boleh agak apa jawapan yang kita akan dapat. Itulah cara dia. Cikgu nak tanya apa? Faiz okey Faiz? Mana Faiz? Okey, baik. Zarif okey Zarif, boleh faham? Okey. Okey, kalau tak faham bagi tahu cikgu Okey, habis dah dekat sini. Okey. Jadi cikgu nak teruskan cikgu nak teruskan kepada kita ada sejam lagi ni Okey, ni masih lagi. Okey, jadi cikgu akan tunjuk pula kaedah jadual. Cikgu akan tunjuk pula menggunakan kaedah jadual. Macam mana ni kaedah jadual? Senang saja. Senang saja. Untuk kaedah jadual ni, jap cikgu tengok kena ajar ke tak. Kalau tak kena, cikgu tak pergilah. Kaedah jadual ni, dia bila kaedah jadual kita jarang pakai. Selalunya kita pakai gambar rajah pokok dengan yang biasa sahaja. Kaedah jadual ni, dia tak pakai kot. Okey, kaedah jadual tu tak pakailah.
Cikgu tak ajarlah kaedah jadual ni. Okey, jadi habis dekat situ cukuplah 2. Sebab apa? Sebab dalam kamu punya silibus banyak pakai gambar rajah pokok. Kalau kamu dah faham yang itu, maksudnya tak ada masalah. Okey, jadi kita pergi pula kepada peristiwa bersandar ataupun peristiwa tak bersandar. Apa tu peristiwa bersandar dengan apa tu peristiwa tak bersandar? Jadi masing-masing boleh tengok, cikgu akan ajar kamu. Okey, boleh ke cikgu teruskan? Boleh cikgu. Okey, jadi sekarang ni kita ada apa? Kita ada gabungan peristiwa macam kita buat tadi kan? Gabungan peristiwa. Okey. Macam tadi kita belajar duit shilling dengan dadu. Duit shilling dengan ada pelanggan dengan kek. Semua tu adalah gabungan peristiwa. Jadi sekarang kita ada 2 benda iaitu peristiwa tidak bersandar. Tidak bersandar. Dan kita ada satu lagi peristiwa. Kita panggil dia peristiwa bersandar. Apa maksud peristiwa tidak bersandar? Apa maksud peristiwa yang bersandar? Okey, jadi masing-masing boleh tengok Peristiwa tak bersandar adalah untuk peristiwa pertama tak memberi kesan kepada tak beri kesan. Dia tak beri kesan kepada peristiwa kedua. Tengok ni cikgu kalau jangan cikgu buat. Peristiwa kedua. Salin tahu ni tahu? Okey, kalau peristiwa bersandar, peristiwa pertama dibagi kesan. Dia beri kesan kepada peristiwa nombor 2. Dia beri kesan peristiwa nombor 2. Macam mana tu? Sabar dulu, cikgu akan tunjukkan contoh. Cumanya cikgu nak bagi kamu faham tentang definisi dulu. Okey, jadi daripada sini untuk tak bersandar dia tak efek. Untuk bersandar dia efek. Ingat macam tu sahaja. Kalau dia tak bersandar dia tak bagi kesan. Kalau dia bersandar dia beri kesan. Dia tak beri kesan, yang ini dia beri kesan. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan, boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak dapatkan dia peristiwa bersandar ataupun tidak. Okey, jadi masing-masing boleh tengok Tengok, kita nak kenal dulu peristiwa tu bersandar ataupun tak. Okey, jadi tengok. Cikgu akan terangkan sekali dengan dia punya jawapan Mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling di lambung adil. Okey, jadi masing-masing tengok kat depan. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Tengah cikgu. Okey, baik. Okey, terdapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling adil dilambungkan sebanyak 2 kali. Okey, jadi dekat sini kita panggil dia peristiwa tidak bersandar. Kita panggil dia tidak bersandar. Kenapa tidak bersandar? Boleh tengok kat depan Okey, Nisa tengah tengok ke? Ke dah tertidur dah tu? Nisa ada tak dekat situ? Ada. Okey, Faiz ada Faiz? Ada cikgu. Okey, jadi dia tak bersandar sebab apa? Mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling adil dilambungkan sebanyak 2 kali. Maksudnya, tengok ni. Peristiwa pertama dia adalah lambungan shilling. Lambungan shilling. Okey, lambungan shilling untuk yang pertama. Tengok ni, dia kata sekeping shilling dilambungkan sebanyak 2 kali. Ini adalah lambungan pertama. Lambungan pertama. Jadi lambungan pertama dia
dalam jawapan, dalam sampel jawapan untuk lambungan pertama, macam biasalah, shilling tu dia ada angka dengan nombor. Angka dan nombor. Jadi, untuk lambungan pertama ni, kita kena faham dulu. Kita kena faham apa data dia. Okey, lepas tu untuk lambungan kedua. Lambungan kedua, dia cakap apa? Dia cakap, dia dapat juga tentang angka. Apa maksud dia dekat sini? Maksudnya, tengok okey, maksudnya untuk lambungan pertama dia dapat angka dan lambungan kedua dia dapat angka juga. Jadi dekat sini bila dia boleh dapat angka juga, kita panggil dia tidak bersandar. Maksudnya jawapan dekat lambungan pertama dia tak efek kepada jawapan dekat nombor 2. Cikgu, berdasarkan contoh ni, apakah maksud dia tak bersandar? Ni tak bersandar. Kalau bersandar macam mana? Cikgu pakai contoh yang sama. Okey, cikgu cakap bersandar. Okey, sekejap cikgu tunjuk cari contoh yang bersandar Okey, kejap. Terdapat angka dalam mengasyik dan nombor 4 terdapat dalam tu tak bersandar juga. Okey, C peristiwa bersandar. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Masing-masing boleh tengok. Okey, cikgu akan terangkan pula kepada peristiwa tidak bersandar. Yang ini kamu kena tengok betul-betul Yang ini kamu kena tengok betul-betul. Kamu kena tengok betul-betul. Okey, jadi cikgu nak terang dekat kamu untuk yang bersandar. Masing-masing boleh tengok mendapat 2 batang pen yang berwarna sama apabila 2 batang pen dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi 3 batang pen merah dan 2 batang pen biru tanpa pemulangan. Tengok ni. Kalau dia bagi tahu ada perkataan tanpa pemulangan dekat sini, maksudnya dia dalam keadaan bersandar. Kenapa cikgu cakap dia dalam keadaan bersandar? Contoh. Masing-masing boleh tengok ni. Okey, kita cari dahulu ruangan yang pertama. Okey, dia nak dapatkan 2 batang pen yang berwarna sama. Dia nak dapatkan 2 batang pen yang berwarna sama. Apabila ada 2 batang pen dikeluarkan satu demi satu dan 3 batang pen merah, 2 batang pen biru. Okey, peristiwa pertama dia. Tengok ni. Peristiwa pertama dia. Kok ada yang tak faham soalan boleh tengok kat depan, cikgu akan tunjuk. Peristiwa yang pertama dia adalah batang pen merah. Batang pen merah. Batang pen merah. Ada berapa batang pen merah dekat sini? Ada berapa? Ada 3. Jadi cikgu buat apa? M1, lepas tu cikgu buat M2, lepas tu cikgu buat M3. Itu cikgu keluarkan dulu dia punya jawapan. Okey, yang kedua, berapa batang biru? Ada 2 batang pen biru dekat sini. 2 batang pen biru. Tengok betul-betul. Okey, jadi untuk pen biru dekat sini dia ada 2. B1 dengan B2. Sampai sini semua jelas ke? Sampai sini semua jelas? Jelas cikgu. Okey, baik. Zarif jelas ke Zarif sampai situ? Cikgu tak buat lagi, cikgu baru keluarkan dia punya data. Jelas ke? Cikgu. Okey. Jadi sekarang ni dia kata apa? Dia nak dapat 2 batang pen yang berwarna sama. Maksudnya contoh dekat sini. Contoh dekat sini dia dah dapat M1 dengan B1. Okey, dia dah dapat M1 dengan B1. Ini adalah peristiwa pertama. Ini adalah peristiwa pertama. Tengok ni. Okey, macam ni. Pokok ada yang kurang faham dan kurang jelas. Okey, ini adalah keadaan yang pertama dalam satu kotak. Ini adalah keadaan pertama dalam satu kotak. Okey, ini peristiwa yang pertama. Dia ambil 1 batang pen, dia ambil 1 batang pen merah, dia ambil 1 batang pen biru. Okey, kita dah dapat M1 dengan M2. Okey, ini yang pertama dia dah dapat M1 dengan M2.
Okey, dia nak buat pula orang yang kedua. Orang yang kedua ini adalah peristiwa pertama Peristiwa pertama. Okey, peristiwa yang kedua peristiwa kedua untuk peristiwa kedua. Apa yang dia jadi efeknya dekat sini? Untuk batang pen merah, cikgu tulis batang pen merah. Untuk peristiwa yang kedua, dia dah tak ada M1. Dia punya data dekat pen merah ada M2 dengan M3 sahaja. Dan untuk batang pen biru, tengok ni betul-betul. Untuk batang pen biru, dia dah tak ada B1. Dia tinggal apa? Dia tinggal B2. Kenapa cikgu tak tulis M1 dengan B2 dekat sini? Sebab dia ada perkataan tanpa pemulangan. Jadi, dia tak pulangkan balik M1 dengan B1 ke dalam kotak yang sama. Jadi, dalam kotak yang kedua ni, dia tinggal apa? Dia tinggal 3 pen. Ada 3 pen sahaja dalam kotak ni. Dalam kotak yang pertama, untuk peristiwa pertama, dia ada 5 pen. Sekarang ni, dia tinggal 3 pen. Jadi, kita boleh nampak, selepas kita ambil barang, ambil pen tu dekat peristiwa pertama, dekat jawapan data di peristiwa kedua, dia berkurang. Untuk pen merah, dia tinggal M2 dengan M3. Untuk pen biru, dia tinggal B2 sahaja. Jadi, maksudnya macam mana dia boleh jadi 3 pen? Sebab dia dah ambil dekat peristiwa pertama. Jadi, bila jawapan dekat peristiwa pertama mengubah data, dia bagi kesan data dekat peristiwa kedua, kita panggil itulah maksud dia bersandar. Itu maksud dia bersandar. Maksudnya peristiwa pertama punya jawapan akan efek jawapan dekat peristiwa yang kedua. Boleh faham ke? Respon. Cikgu tak dapatkan respon ni. Ada orang tak ni? Hello. Faiz ada ke? Alamak, cikgu tak dengar. Nisa ada ke? Ada cikgu. Okey, bagus. Zarif ada ke Zarif? Ada. Faham ke? Okey ke? Boleh faham ke penerangan cikgu? Tak. Okey, jadi masing-masing boleh tengok Okey, cikgu tunjuk ni, tunjuk ni yang ni memang untuk bab ni cikgu bagi tahu awal-awal memang perlukan penerangan. Okey, kenapa cikgu cakap dekat atas ni tak bersandar? Okey, tengok ni Okey. Tak bersandar. Kenapa dia tak bersandar? Okey, duit shilling. Okey, peristiwa pertama, tengok ni. Untuk peristiwa pertama, jawapan yang kita boleh dapat daripada sekeping duit shilling adalah angka dan gambar. Okey, jadi bila peristiwa pertama dia dapat 2 kali angka dia dapat angka tu 2 kali. Jadi dia dapat angka. Kalau cikgu cakap dia adalah bersandar. Untuk peristiwa kedua tak ada dah angka tu, dia tinggal gambar sahaja. Okey, kalau cikgu cakap dia tidak bersandar, maksudnya sampel untuk peristiwa pertama ni, untuk peristiwa pertama ada angka, peristiwa kedua ada juga dia punya angka. Tapi yang kamu tengok dekat belah bawah, yang bersandar ni maksudnya apa? Yang bersandar ni adalah apabila peristiwa pertama dia dah ambil M1 dengan B1 ni, dia dah tak pulang balik. Maksudnya jawapan untuk peristiwa kedua takkan ada dah M1 dengan B1. Itu cara dia. Apa Faiz boleh faham ke Faiz? Boleh cikgu. Okey, Nisa boleh faham ke Nisa? Boleh.
Okey. Bazil okey ke Bazil? Okay, cikgu. Cuba tak sihat sikit. Okey, cikgu nak tanya siapa lagi seorang? Bazil, Nisa, Faiz, Zarif. Okey ke Zarif? Okay, saya dah faham dah sikit. Okey, jadi kita cuba buat latihan Kita cuba buat latihan. Jangan risau. Tak faham tak apa, cikgu akan buat latihan Okey, jadi sekejap cikgu akan tunjuk Cikgu cari latihan yang sesuai. Okey, jadi kita belajar tu. Sebuah rak yang mengandungi cakara padat, kesudahan memilih filem dan Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan, boleh tengok kat depan. Tengok ni. Okey. Okey, jadi berdasarkan contoh yang cikgu terang tadi, kamu keluarkan. Bagi tahu cikgu dia peristiwa bersandar ke tak. Cikgu bagi dalam masa 4 minit. Cuba keluarkan. 3 minit 3 minit. Cuba keluarkan data ni. Cuba buat dulu. Cuba buat dulu. Nisa, tahu tak nak buat macam mana? Tahu. Okey, dia bagi tahu je bersandar ataupun tak Okey, cikgu bagi masa Tak apa, betul ke salah ke jangan risau. Cikgu akan tunjuk juga jawapan dia. Okey, dah siap hantar kat cikgu Okey, Bazil dapat jawab tak? Dia bersandar ke tak? Dia bersadar, cikgu.
Okey, bagus. Nisa dapat jawab ke tak? Dia bersandar ke tak? Bersandar. Okey, bagus. Zarif dapat jawab ke tak? Dia bersandar ke tak? Bersandar cikgu. Ya, Faiz. Dia bersandar ke tak, Faiz? Bersandar cikgu. Ya, apa dia punya ayat bila kita nak nampak dia bersandar ke tak? Bila dia mention tanpa pemulangan, maksudnya dia tak pulangkan balik dah. Lepas dia ambil, dia tak pulangkan balik dah. Jadi, itu adalah bersandar. Itu tips yang paling mudah lah. Okey, untuk siapa-siapa yang tak faham kenapa dia bersandar ataupun tak, okey, yang pertama, ingat tips cikgu. Kalau dia cakap tanpa pemulangan, jadi kamu boleh saja terus tulis dia bersandar. Okey, nak explanation lah cikgu, saya tak puas hati. Okey, kamu boleh tengok Okey, dia ada satu balang. Tengok ni dia ada satu balang. Cikgu lukis satu balang ni. Okey, ni adalah balang dia. Ni balang isi apa? Ada isi coklat. Okey, yang dalam ni 3 lollipop dan 5 kopiko. Okey, peristiwa pertama, tengok ni Peristiwa pertama, seorang kanak-kanak memilih 2 biji gula-gula. Okey, masih lagi pada balang yang sama, dekat balang yang pertama ni, dia ambil, ni dah jadi masuk peristiwa pertama. Peristiwa pertama dia ambil 1 biji gula-gula. Dia ambil 1 lollipop. Bila dia ambil 1 lollipop, peristiwa pertama, kita assume satu kanak-kanak ni ambil 1 lollipop. Jadi bila dia dah ambil 1 lollipop, dia tak pulangkan balik. Jadi selepas daripada peristiwa pertama, dia tinggal 2 lollipop dan 5 kopiko. Nampak tak? Data asal dia 3 lollipop. Sekarang bila peristiwa pertama dia dah ambil, peristiwa pertama tu, dia dah ambil 1 lollipop. Tak apa, cikgu tunjuk kat sini lah. Nanti banyak sangat balang kok kamu pening. Okey, peristiwa pertama dia ambil 1 lollipop. Jadi lepas dia ambil 1 lollipop, data yang kedua, untuk data peristiwa kedua, selalu kan kita belajar awal-awal tadi data tu tak berubah. Tapi sekarang disebabkan peristiwa pertama dia dah ambil 1 lollipop, tanpa pemulangan, dia tak pulang balik lollipop tu. Jadi sampel jawapan NS dia dah berubah sebab dia tinggal 2 lollipop. Okey, jadi sekarang peristiwa yang kedua ni dia ambil 1 kopiko. Jadi bila dia ambil 1 kopiko, jadi dekat dalam balang ni, barulah cikgu lukis balang yang sama. Okey, masing-masing boleh tengok Barulah cikgu lukis balang yang sama. Jadi dekat dalam balang ni tinggallah 4 kopiko. Nampak ni? Cikgu ulang Peristiwa pertama, untuk data dia ada 3 lollipop, 5 kopiko. Lepas tu budak ni pergi ambil 1 lollipop. Bila dia dah ambil 1 lollipop, jawapan untuk peristiwa kedua adalah tinggal 2 lollipop, 5 kopiko. Jadi dekat sini dia mengubah NS dia. NS dia kita dah belajar tadi. NS dekat sini adalah ada 3 lollipop, 3. Lepas tu ada 5 kopiko, 3 darab 5. Jadi 3 darab 5 kita dapat 15. Ada 15 ruangan sampel dekat peristiwa pertama. Tetapi dekat peristiwa kedua dia berubah ruangan sampel tu. Jadi 2 darab 5 kita akan dapat 10. Nampak? Dia dah hilang 5. Jadi bila dia berubah, kenapa dia berubah? Sebab dekat peristiwa pertama dia dah ambil dan tanpa pemulangan. Jadi ruangan sampel ni jangan tanya NS ni, kita dah buat dah tadi. Dia dah berubah sebanyak 10. Boleh faham ke? Yang tu cikgu tunjuk, boleh faham? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, Zarif, jelas ke Zarif cikgu tunjuk tu? Jelas cikgu. Okey, ingat ada orang dia tak faham, kena ingat.
Dia bila ada perkataan tanpa permulangan. Okey. Maksudnya dia bersandar. Lepas tu kalau kamu nak dia punya hujah, dia punya orang kata sebab adalah perubahan perubahan jumlah ruangan sampel. Nampak tu cikgu ubah ruangan sampel. Kena ingatlah. Tadi sini 15, sini 10. Jadi bila ada dua syarat ni maksudnya dia dalam keadaan bersandar. Dia dalam keadaan bersandar. Inilah hujah dia. Nisa, jelas ke cikgu terang ni? Jelas cikgu. Okey, Zarif, jelas Zarif? Jelas cikgu. Okey, Faiz, jelas ke Faiz? Jelas cikgu. Okey, cikgu nak tanya Bazil. Bazil jelas ke Bazil? Cikgu, yang untuk setiap ni dia memang kena ada gambar ke? Ha? Untuk setiap jawab soalan ni memang kena ada gambar ke? Tak, dia tak kena ada gambar. Kalau kamu boleh bayangkan, kamu bayangkan je. Cikgu just buat gambar ni untuk kamu nampak je. Untuk kamu nampak. Kenapa cikgu cakap dia bersandar? Cikgu tak naklah cakap dia bersandar, tak bersandar, main cakap macam tu je. Cikgu explain sekali kenapa dia bersandar. Sebab tu cikgu tulis sekali dia punya gambar. Boleh faham Bazil? Boleh cikgu. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Masing-masing boleh tengok kepada soalan yang seterusnya. Cikgu bagi masa dekat kamu, tentukan sama ada dia bersandar ataupun tak bersandar. Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp. Okey, pandai. Okey, jadi 1 minit lagi.
Bazil dapat buat tak Bazil? Tegas cikgu, tunggu kejap. Okey. Okey, jadi masa menjawab sudah habis. Nisa, bolehkah cikgu nak mula jawab ni? Boleh cikgu. Okey, nak tengok dia bersandar ke tak bersandar. Bazil, bolehkah cikgu mula menjawab ni? Cikgu, saya dah hantar kejap. Okey, baik. Okey, jadi cikgu tunjuk Zarif, tengok ni cikgu tunjuk. Okey, mendapat kesudahan kertas bagi kedua-dua murid. Okey, tengok ni. Tengok ni. Okey, jadi untuk murid pertama, tengok ni untuk murid pertama, dia punya jawapan adalah G untuk gunting, G untuk gunting, B untuk batu, dan K untuk kertas. Ni adalah untuk murid pertama. Okey. Jadi murid pertama ni dikira sebagai peristiwa pertama. Jadi murid pertama. Jadi tengok kat sini Murid pertama dia punya peristiwa. Ini peristiwa dia GBK. Gunting, batu, kertas. Dan dia main osong dia main osong. Jadi murid kedua. Murid kedua. Okey. Data dekat murid kedua pun sama dengan data di murid pertama. Okey, iaitu GBK. Okey. Jadi yang kita boleh faham sekarang mendapat kesudahan kertas bagi kedua-dua murid dalam permainan gunting batu. Okey, peristiwa pertama jatuh dekat murid pertama. Jadi murid pertama dia dapat gunting dan murid kedua dia dapat juga, ni peristiwa kedua kita, dia dapat juga gunting. Jadi untuk peristiwa ni murid pertama dia dapat gunting dan murid kedua boleh juga dapat gunting. Maksudnya jawapan gunting di murid peristiwa pertama tu tak efek pun. Dia tak bagi kesan pun dekat murid kedua. Punya jawapan. Jadi sekarang kamu tengok ni dekat murid pertama dia dapat gunting, murid kedua pun boleh dapat gunting. Kalau cikgu cakap efek macam mana? Kalau yang ini cikgu cakap dia tidak bersandar. Kalau cikgu cakap dia tidak bersandar. Okey, dia tak bersandar ni kenapa? Sebab murid kedua boleh juga dapat gunting. Kalau dia bersandar ni macam mana? Kalau dia bersandar, kalau murid pertama dah dapat gunting, murid kedua dia tak boleh pilih gunting dah. Dia boleh pilih antara batu dengan kertas sahaja. Itu kalau dia bersandar. Sekarang dia tak bersandar. Maksudnya jawapan, tengok ni cikgu tulis. Jawapan peristiwa pertama tidak mempengaruhi jawapan di peristiwa kedua. Itu maksud tak bersandar. Boleh faham ke semua? Nampak ke cikgu terangkan ni? Boleh jelas ke? Alamak, tak bersuara lah. Zarif, jelas ke Zarif? Boleh faham? Apa Ego? Boleh faham Zarif? Boleh Ego. Okey. Faiz jelas ke Faiz? Dah cikgu. Okey. Bazil macam mana Bazil? Okey setakat ni Bazil? Cikgu, yang saya hantar tu malah saya pun dah tak tahu dah nak cakap apa dah. Kenapa? Saya dah hantar dah jawapan tapi tak pasti betul ke salah.
Tak apa, kita cuba buat latihan lain Okey, jadi masing-masing kita akan cuba buat 2 latihan. Tadi 2 contoh. Bersandar dengan tak bersandar ni pentinglah. Penting untuk kita teruskan lesson kelas kita. Okey, jadi masing-masing cuba bagi tahu cikgu dia bersandar ataupun tak untuk soalan A. Okey, cuba buat untuk soalan A. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Okey, bagus. Cikgu bagi 2 minit lagi. Cikgu, Ya, jawab bersadar tak bersadar je kan? ya betul. Tu saja. Bagi Dah. tahu dia kalau boleh bagi tahu reason sekali Oh, okey. Okey, jadi masing-masing masa menjawab sudah pun tamat dan cikgu akan terangkanlah apa jawapan untuk soalan di hadapan ni. Okey. Jadi masing-masing Zarif ada kat situ ke? Apa cikgu? Ada tak kat situ? Oh, ada. Okey, tengok ni Sebuah rak mengandungi cakera padat yang terdiri daripada 3 filem Thailand, 5 filem Melayu dengan 5 filem Korea. Okey, jadi rak dia bukan rak ni rak. Dalam satu rak ni. Okey, dalam satu rak ni dia ada apa? Dia ada 3 filem Thailand, cikgu letak 3 T untuk Thailand. Lepas tu 5 filem Melayu, 5 Melayu dan 5 filem Korea. Okey, ni keadaan kita sekarang. Ni adalah keadaan kita sekarang. Kesudahan Aimi memilih filem Melayu. Okey, peristiwa pertama, tengok ni. Peristiwa pertama adalah Aimi. Tentang Aimi nak pilih. Aimi pilih. Aimi pilih filem Melayu. Dan peristiwa kedua, tengok ni. Peristiwa kedua, jadi peristiwa kedua adalah tentang Tasha. Jadi tengok ke depan.
peristiwa pertama bila Aimi pilih filem Melayu, dan Tasha pilih filem Korea, kamu kena faham satu benda. Dia tak ada mention pun tentang satu perkataan tanpa permulangan. Maksudnya Aimi ni lepas dia tengok satu filem Melayu, dia pulang balik dia pulang balik CD tu dekat dalam rak tu. Dan Tasha dia masih lagi ada 5 filem Melayu untuk ditonton. Walaupun dia pilih satu filem Korea, jadi dia masih lagi ada 5 filem Melayu yang dia boleh tonton. Jadi dekat sini kita boleh faham apa? Filem dia adalah dia tiada mention tentang tanpa permulangan. Jadi jawapan dekat sini kita cakap apa? Kita bercakap dia adalah tidak bersandar. Itu maksudnya. Boleh faham ke? Faiz jelas ke Faiz? Okey, Nisa jelas Nisa? Jelas cikgu. Jelas. Okey, tak apa, kita buat satu soalan yang terakhir untuk soalan ni tau. Kita buat satu soalan yang terakhir. 2 keropok bungkus, dia tak ada tulis tanpa permulaan. Okey. Kita seorang pelancong okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat sini. Itu adalah tentang permulangan bersandar dan tak bersandar. Okey, jadi masing-masing last soalan untuk peristiwa bersandar dan tak bersandar. Cuba buat soalan ni. Ni adalah soalan yang terakhir. Ni adalah soalan yang terakhir. Untuk bersandar dan tak bersandar. Okey, Zarif boleh mula buat ke Zarif? Tengah buat ego. Okey, baik. Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit
Okey, Nisa, agak betul tak jawapan Nisa tu? Rasanya. Okey, jadi cikgu akan mula tunjuklah dekat depan Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Jadi ini adalah kita ada berbaki 8 minit lagi. Cikgu just kamu nak faham bersandar ataupun tak bersandar. Okey, Zarif tengah tengok ke? Tengok cikgu. Dah tahu dah. Okey, baik. Bazil tengah tengok ke? Oi, kuatnya typing. Faiz tengah tengok ke? Okey, jadi inilah soalan kita yang terakhir. Lepas ni cikgu simpulkanlah apa yang kita dah belajar. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Pilihan 2 orang murid lelaki daripada sekumpulan murid yang terdiri daripada 10 orang perempuan dan 14 orang lelaki. Dalam satu grup, dia ada berapa orang lelaki? Dia ada 10 orang perempuan. Jadi sekumpulan murid dari 10 orang perempuan dan 14 orang lelaki. Ini satu grup. Sekarang ni semua orang data apabila dia pilih yang pertama ni okey, peristiwa pertama dia pilih seorang lelaki. Bila dia pilih seorang lelaki, jadi 14 yang lelaki tadi tinggal 13 orang lelaki. Masing-masing boleh tengok ke depan Okey. Tengok ni. Masa yang pertama, data masa dia nak pilih lelaki yang pertama tu, data dia adalah 10 darab 14. Jadi sampel data dia adalah 140. Jadi bila dekat peristiwa pertama ni dia dah pilih seorang lelaki, jadi untuk dia pilih seorang pula lagi lelaki, iaitu kan dia nak pilih lagi seorang lelaki kan. Jadi dia tak mana boleh kita letak, kita tak keluarkan dia. Kita kena keluarkanlah lelaki tu. Jadi sekarang ni dekat peristiwa kedua, dia tinggal 13 orang lelaki sahaja. Jadi dekat sini, dia punya jumlah sampel adalah 130. Jadi akhir sekali, lepas dia ambil 2 orang lelaki, tinggal berapa orang? Tinggal 10 orang perempuan dan tinggallah 12 orang lelaki. Kalaulah cikgu pulang balik lelaki 14 ni kat sini, maksudnya dia ambil lelaki yang sama 2 kali. Tapi sekarang ni pilihan 2 orang murid lelaki, maksudnya pilihan 2 orang murid. Dia nak 2 orang murid. Dia bukan nak seorang murid. Boleh faham ke? Jadi peristiwa dekat sini adalah dikira sebagai peristiwa bersandar. Kenapa peristiwa bersandar? Sebab masa dia nak pilih seorang murid, dekat sini ada 14 orang murid lagi. Okey, jadi dia ambil lah seorang murid. Okey, itu peristiwa pertama. Masa dia nak pilih murid kedua, yang lelaki dari 14 orang ni, dia tinggal 13 orang. Jadi bila dia punya 13 orang tu, dia dah efek data. Dia dah bagi kesan data yang lain. Mana? Ni jumlah data dekat sini. Jadi bila dia dah bagi kesan dekat situ, bermakna kita boleh faham apa? Peristiwa kedua, kenapa 13 orang lelaki? Sebab dia dah ambil seorang lelaki dekat sini. Jadi peristiwa pertama bagi kesan dekat peristiwa kedua. Jadi dekat situ jawapan dia adalah peristiwa bersandar. Faiz jelas ke? Boleh faham ke Faiz? Cikgu. Okey. Zarif, jelas ke Zarif penjelasannya? Jelas cikgu. Okey. Nisa, jelas ke Nisa? Jelas cikgu. Okey. Bazil, jelas ke Bazil? Boleh faham? Cikgu, besok saya datang. Bazil tak faham yang mana Bazil? Bazil Saya- confuse mana tu? Saya dah jam. Jam Jawapan ke? Ah, Dia just kalau peristiwa pertama ni kan ada 14 orang lelaki. Jadi bila peristiwa pertama kan dia nak pilih 2 orang lelaki. Jadi dekat peristiwa pertama kita pilih seorang lelaki. Kita ambil seorang lelaki tu. Jadi
masuk kepada peristiwa kedua, data dia sekarang adalah ada 13 orang lelaki lah. Sebab apa? Daripada 14 orang lelaki, seorang lelaki dah dipilih. Jadi untuk peristiwa kedua, dia nak pilih lagi seorang lelaki. Jadi dekat sini lelaki tinggal 13 orang. Jadi perubahan 14 ke 13 ni menandakan jawapan dekat peristiwa pertama bagi kesan dekat jawapan peristiwa kedua. Tu je. Kejam dah. Saya tak pasti lagi cikgu. Ini cikgu Julian macam faham tapi bila buat macam tak faham pula. Oh ya ke? Itu yang kita kena ni lah, kena buat latihan lah. Yang ni Bazir dah belajar belum kat sekolah? Tak lagi. Tak lagi. Okey. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera sikit. Cikgu nak tengok sikit kamera masing-masing. Boleh buka kamera, cikgu nak tengok tengah buat Terima apa kasih tu. cikgu. Okey, Zarif tengah buat apa tu? Nisa. Okey, Faiz boleh buka kamera, cikgu nak tengok. Okey, Faiz. Faiz, semua lesson untuk pengisian kelas minggu ni jelas? Boleh faham? Boleh ke? Boleh. Okey. Bazil boleh faham ke Bazil pengisian kelas kita ni? Mana Bazil ni? Zarif, okey ke Zarif semuanya? Zarif, okey tak Zarif? Cikgu. Okey, Zarif buat apa tu? Tengah ejah kamera tu. Nisa okey Nisa pengisian kelas kita. Okey, cikgu. Okey, kena ingat tau, kelas yang kedua akan berkesinambungan dengan apa yang kita belajar pada minggu ni. Kena ingat tu. Salin semua nota-nota tu, latihan tu. Sebab kelas yang kedua kita dah masuk pengiraan. Okey, semua jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk pagi ni. Cikgu mengucapkan terima kasih lah. 4 orang nanti esok cikgu tengoklah berapa orang datang. Cikgu bukan saja-saja cancel, cikgu ada urusan hari tu. Okey, jadi semua cikgu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berehat. Bye semua. Waalaikumsalam, cikgu. Terima kasih. Sama-sama.